Bersama saya Aida Naya dalam rentasan berita edisi 976 dan antara paparan utama. Oktoberfest dipromosi secara terbuka, di mana ulama PAS berani kerana benar. Khalid berikan penjelasan. Ruang demokrasi terus dicari, kembalikan mandat rakyat yang dicabuli. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Masihkah anda semua ingat pada satu ketika penghujung Februari 2020, PAS dengan bangganya menyatakan bahawa langkah Sheraton yang dibuat adalah demi untuk menyelamatkan Islam dan Melayu agar tidak terus dikuasai oleh parti kafir. DAP dikambing hitamkan dan Islam ditunggang demi kuasa. Kebersamaan PAS dalam gerombolan Pak Jemin telah menjatuhkan Kerajaan Pakatan Harapan ketika itu demi menyelamatkan Melayu Islam. Itu satu sejarah dan ia tidak akan dilupakan. Bagi penyokong Melayu Islam, mereka percaya bahawa apabila negara berada di bawah pentadbiran kerajaan yang ada PAS di dalamnya, pastinya arak, judi dan pertandingan Ratu Cantik tidak akan dibenarkan. Malah kes arwah adib akan diselesaikan dengan segera demi maruah Melayu dan Islam. Nampaknya Pesta Arak Oktoberfest 2021 rupa-rupanya masih lagi dianjurkan di negara ini walaupun PAS sudah berada dalam pentadbiran Kerajaan Persekutuan. Digembar-gemburkan sebagai kerajaan Melayu Islam, penganjuran pesta arak yang berasal dari Jerman itu dipromosikan secara terbuka di media sosial ketika negara masih diancam penularan wabak yang membawa maut COVID-19. Laman Facebook Factory 57 Bar and Bistro dalam hebahannya antara lain memaklumkan 3 jenama minuman keras sepanjang hari sementara stok masih ada. Oktoberfest 2021. So you think you can drink? Kata pusat hiburan di Kota Kinabalu Sabah itu beserta nombor telefon untuk dihubungi. Sebelum ini, semasa tempoh 22 bulan pentadbiran Kerajaan Pakatan Harapan PH, PAS terutamanya lantang membantah penganjuran Oktoberfest. Pada ketika itu, dua pemimpin dari Amanah iaitu parti yang menjadi musuh ketat PAS, Datuk Seri Mujahid Yusof dan Khalid Abdul Samad, dilihat menjadi sasaran parti Belonggokan bulan lalu. Penyokong PAS dan khalayak umum yang terpancing dengan sentimen sempit agama pada masa itu juga dilihat garang menyerang kedua-dua ahli parlimen terbabit yang masing-masing sebagai Menteri di Jabatan Perdana Menteri Agama dan Menteri Wilayah Persekutuan. Bahkan ketegasan pemimpin kanan PAS dalam membantah Oktoberfest juga dirakamkan dalam persidangan Dewan Rakyat selepas PH mendapat mandat rakyat di Putrajaya pada pilihan raya umum ke-14. Antaranya ahli Parlimen Kubang Kerian Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man di Parlimen pada 2018 menyifatkan pesta arak Oktoberfest sebagai satu budaya yang tidak sesuai dipromosi di negara ini kerana ia boleh merosakkan akhlak rakyat. Apakah nilai yang kita perlu tanam kepada rakyat? Saya fikir semua agama tidak bersetuju membudayakan minum arak ini. Tidak ada agama yang setuju. Tidak ada kajian yang mendorong kepada kebaikan. Nilai ini tidak sesuai dengan budaya tempatan yang tidak sesuai dipromosi besar-besaran hingga menjadikan suatu fenomena bagi negara kita, kata timbalan Presiden PAS itu yang sekarang Menteri Alam Sekitar dan Air. Ironisnya, 2 hari lalu, Presiden PAS Datuk Seri Abdul Hadi Awang menyifatkan ramai dalam kalangan umat Islam meninggalkan kewajipan berpolitik dan menyerahkan kuasa kepada pihak lain. Menurutnya, akibat daripada itu, tanah air mereka dijajah secara langsung atau tidak langsung. Malah mengakibatkan Islam itu dihina di hadapan mata mereka tanpa apa-apa perasaan dan tanpa sedar mereka telah diperhambakan oleh musuh Islam, katanya menerusi tulisan minda Presiden PAS yang disiarkan di Facebook beliau. Ahli Parlimen Marang itu menambah, selepas kewafatan Rasulullah SAW, hukum kewajipan berpolitik telah menjadi ijma' atau sepakat para ulama'. Hal ini sekaligus menunjukkan hukum wajib berpolitik adalah berdasarkan kepada nas Al-Quran
hadis dan ijma' para ulama, khususnya generasi awal Islam yang menjadi pilihan Allah Subhanahu Wa Taala, katanya. Menurutnya, kesempurnaan Islam tidak boleh diamalkan tanpa politik bagi mentadbir dan mengurus pelaksanaannya. Dalam tulisannya juga, Abdul Hadi turut menyentuh mengenai kesan politik dihilangkan daripada Islam. Apabila politik dihilangkan daripada Islam sehingga tumbangnya sebuah kerajaan yang mendaulatkan Islam lalu dikuasai oleh penjajah dan ideologinya, kata Hadi. Tambahnya lagi, walaupun Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan hasil bumi yang melimpah ruah, penduduk manusia yang ramai dan kedudukan yang terbaik dalam peta dunia, namun umat Islam tetap tidak berjaya untuk bangkit semula menjadi umat yang hebat dan perkasa. Kelakar, memang kelakar. Hadi nampaknya berhalusinasi ketika sedang mencoret Oktoberfest 2021. So you think you can drink? Apa pula ceritanya? Tidakkah Haji Hadi sebagai Presiden PAS yang sentiasa menyebut Islam di bibirnya tidak merasa terhina dengan pesta sebegini? Atau adakah ijma' telah mengharuskannya demi PAS berada dalam kuasa Putrajaya? Usah disalahkan umat Islam andai kata mereka meninggalkan kewajipan berpolitik jika hanya sekadar ingin menyokong penunggang agama. Usah disalahkan umat Islam jika mereka beralih kepada parti yang bukan menggunakan nama Islam dan berlonggokan bulan bintang atau kubah masjid sekalipun. Andai kata anda yang selama ini mendakwa parti Islam tetapi diam 1000 bahasa dengan segala kemungkaran di depan mata. Kini hakikatnya Allah tunjukkan pesta judi dan arak menjadi acara tahunan di bawah pentadbiran kalian. Noktah. Beberapa hari ini kecoh di media-media utama dan portal berita. Kononnya, Ahli Parlimen Shah Alam Khalid Samad pernah membantu syarikat swasta mendapatkan kelulusan pemindahan satu lot tanah ketika menjadi Menteri Wilayah Persekutuan pada tahun 2019. Khalid berkata dakwaan yang disiarkan sebuah portal itu tidak menyatakan secara terperinci. Justru beliau tidak boleh memberikan apa-apa penjelasan. Jika diberikan butiran secara terperinci tentang surat sokongan itu, saya boleh memberikan respon ke atas dakwaan itu dan memberikan penjelasan mengenainya. Saya memohon mereka mendedahkan secara terperinci tentang surat itu supaya dapat saya respon, katanya dalam kenyataan pada 26 September. Walaupun tidak menyebut portal itu secara khusus, Khalid dipercayai merujuk kepada Malaysia Now yang merupakan portal pro-Azmin yang menyiarkan dakwaan itu pada 24 September lalu. Laporan itu antara lain mendakwa syarikat tersebut menulis surat kepada Khalid 6 bulan selepas Pakatan Harapan menjadi kerajaan bagi memohon sebuah lot tanah di Kuala Lumpur untuk projek pembangunan bercampur. Ia turut mendakwa pejabat tanah dan galian wilayah persekutuan meluluskan permohonan itu pada Disember 2017 sebelum membatalkannya pada November 2018. Syarikat itu kemudian didakwa menulis surat secara terus pada Khalid sebulan kemudian dan Khalid secara peribadi memastikan surat itu ditandatangani sendiri oleh pembantunya dan Datuk Bandar. Menurut Malaysia Now, pihaknya telah melihat salinan surat itu. Laporan itu juga mendakwa Khalid turut menulis nota kepada Ketua Setiausaha Negara dan Datuk Bandar Kuala Lumpur pada November 2019 berhubung perkara yang sama. Bagaimanapun, Khalid berkata setakat pengetahuannya, beliau tidak memberikan sebarang sokongan atau kelulusan kepada sebarang projek atau kontrak seumpama itu. Namun perlu saya ingatkan, semoga tragedi yang berlaku kepada Menteri Besar Kedah Muhammad Sanusi Mak Noor yang mendakwa Mukhris Mahathir membuat onar tiba-tiba Menteri Besar sebelumnya pula yang terkena tidak berulang dalam kes ini, katanya lagi. Beliau merujuk dakwaan Sanusi bahawa sebanyak 13 juta ringgit dipindahkan dari Menteri Besar Incorporated MBI Kedah ke akaun Bank Luar Negara semasa pentadbiran Mukhris. Menafikan perkara itu, Mukhris mencabar Sanusi agar membuat kenyataan rasmi untuk memperincikan dakwaan itu dan membuat laporan polis. Menurut laporan The Vibes, Mukhris juga berkata dakwaan yang dibuat Sanusi itu membayangkan dakwaan pindahan wang itu berlaku ketika pentadbiran Menteri Besar sebelumnya iaitu Ahmad Bashar Mat Hanifah. Sanusi kemudian menjelaskan dia tidak mendakwa Mukhris terlibat dalam perkara itu tetapi hanya berkata ia berlaku ketika pentadbirannya. Demi sebuah kebenaran, melalui satu kenyataan media semalam, Ahli Parlimen Shah Alam itu berterima kasih kepada sebuah laman berita pro bekas Menteri Ekonomi PH berkenaan kerana telah mendedahkan surat yang portal itu maksudkan dalam beritanya sebelum ini.
Dengan pendedahan berkenaan, Khalid memberikan penjelasan apa yang berlaku di sebalik tanda tangan dan surat itu. Menurut kenyataan itu, pemohon adalah sebuah syarikat pemaju perumahan yang membuat permohonan untuk mendapatkan tanah di Kuala Lumpur bagi membuat projek pembangunan bercampur, termasuk 54% daripadanya adalah rumah mampu milik. Selepas menerima surat pertama daripada pemohon, beliau yang ketika itu sebagai Menteri Wilayah Persekutuan telah mengarahkan setiausaha politiknya, Saudara Azli Yusof, untuk merujuk perkara itu kepada Pejabat Tanah dan Galian PTG dan juga Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL untuk mengetahui perancangan penggunaan tanah berkenaan sekiranya ada. Hampir setahun kemudian selepas beliau menerima surat kedua, barulah beliau memohon Exco Tanah Wilayah Persekutuan yang dipengerusikan oleh Ketua Setiausaha Negara KSN untuk mempertimbangkan kelulusan permohonan tersebut selepas mendapat gambaran yang jelas mengenai status tanah itu daripada pihak PTG dan DBKL. Saya sendiri tidak ada dalam Exco Tanah Kuala Lumpur dan Exco ini bukan di bawah kuasa saya. Oleh itu, wajar saya memberikan pandangan mengenai cadangan pembangunan ini secara bertulis. Saya mencadangkan agar permohonan ini diluluskan kerana ia selaras dengan wawasan Kementerian Wilayah Persekutuan ketika itu, iaitu untuk menghasilkan 1 juta rumah mampu milik di Kuala Lumpur. Ini kerana rumah mampu milik diperlukan oleh golongan berpendapatan rendah dan menengah di Kuala Lumpur kerana harga rumah biasa adalah mahal dan tidak mampu dimiliki oleh golongan ini yang ramai bekerja di Kuala Lumpur, ujar Khalid. Perkataan yang lebih sesuai digunakan mungkin adalah mohon dipertimbangkan atau diharap pihak tuan meneliti perkara ini. Namun ayat harap dapat diluluskan kerana tidak juga merupakan arahan. Ianya berbeza dengan sila luluskan. Namun memberikan penegasan bahawa permintaan beliau agar tanah berkenaan diluluskan adalah untuk keperluan memenuhi wawasan mendapatkan 1 juta rumah mampu milik di Kuala Lumpur. Tanpa tanah, di manakah rumah hendak dibina? Menurut Khalid, Exco yang akan mempertimbangkan permohonan itu juga bukan di bawah bidang kuasa beliau sebagai Menteri Wilayah Persekutuan kerana ia terletak terus di bawah KSN dan tidak mungkin seorang menteri mengarahkan KSN yang lapor diri kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Oleh itu, permohonan tetap perlu melalui proses biasa termasuk syarat dan terma yang ingin dikenakan serta harga yang perlu dibayar untuknya. Ternyata, Khalid Samad yang merupakan Menteri Wilayah Persekutuan ketika itu menyokong permohonan berkenaan atas sebab projek yang ingin dilaksanakan. Demikian penjelasan yang diberikan oleh Khalid Samad. Sama-sama kita nantikan apakah pula babak seterusnya yang akan dipersembahkan dan dipaparkan oleh portal Pro Azmin yang seolah-olah ketandusan berita ini. Pelik. Isu video semburit disandarkan yang kabur sehingga kini tidak juga jelas. Rakyat menanti kebenarannya. Tidak pula diwar-warkan oleh portal berkenaan. Jangan nanti tepuk air di dulang terpercik ke muka sendiri. Kerajaan dan Pakatan Harapan PH telah mencipta sejarah dengan memuktamadkan Memorandum Persefahaman MOU Transformasi dan Kestabilan Politik pada 13 September lalu selaras dengan titah yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah. Memorandum berkenaan merangkumi 6 perkara iaitu pemerkasaan Pelan COVID-19, transformasi pentadbiran, pembaharuan Parlimen, kebebasan institusi kehakiman, Perjanjian Malaysia MA 63 dan pembentukan Jawatankuasa Pemandu. Transformasi yang diperkenalkan itu bukan sahaja mendorong kepada tadbir urus yang cemerlang dalam memerangi COVID-19 dan pemulihan ekonomi, bahkan makin iklim pelaburan yang kondusif sekaligus memacu pertumbuhan ekonomi yang kukuh demi kesejahteraan negara. Namun perlu diingatkan bahawa PH tidak akan teragak-agak untuk menarik diri sekiranya kerajaan tidak melaksanakan perkara yang dipersetujui dalam Memorandum Persefahaman MOU Transformasi dan Kestabilan Politik yang telah dimeterai. Ahli Parlimen Pasir Gudang Hassan Abdul Karim berkata terdapat klausa keluar daripada MOU tersebut sekiranya kerajaan ingkar dan tidak mematuhi semua terma perjanjian itu. Malah pembangkang akan memantau pelaksanaan semua terma yang dipersetujui dalam MOU berkenaan dalam masa 10 bulan yang dilihat mencukupi untuk menjayakan hasrat itu. Manakala Fellow Penyelidik Ilham Center Profesor Madya Hamidin Abdul Hamid berpandangan blok pembangkang tidak akan hilang taringnya
Malaysia dalam memastikan urus tadbir negara berjalan dengan telus kerana pada asasnya mereka perlu bertanggungjawab dengan rakyat yang dia wakili. Beliau berkata berdasarkan 6 perkara yang dipersetujui dalam MOU tersebut, ia tidak membawa maksud pembangkang hanya akan menuruti apa yang dilakukan kerajaan kerana masih banyak perkara dalam urus tadbir yang disemak. Adakah ini berakhir era pembangkang? Adakah pembangkang akan turut serta dalam apa sahaja yang dilakukan kerajaan? Saya rasakan ia tidak harus bersifat demikian. Parlimen harus terus menjadi wadah untuk kita lakukan semak dan imbang. Hadkan tempoh masa Perdana Menteri, undi 18. Paling penting perbelanjaan negara dan sebagainya. Ini saya kira satu keadaan di mana kerajaan memainkan peranan membawa bersama pembangkang bukan sahaja dalam proses melakukan dasar. Tetapi yang paling penting dalam konteks penyampaian kepada rakyat, katanya dalam program Buletin Awani Khas sejurus selepas perjanjian tersebut dimeterai 2 minggu lalu. Dalam kegairahan pihak tertentu meraikan kerjasama berkenaan, Timbalan Presiden Amanah Datuk Seri Salahuddin Ayub menegaskan kepimpinan PH bukan sewenang-wenangnya menandatangani memorandum persefahaman MOU dengan kerajaan tetapi memandangkan krisis kesihatan akibat penularan COVID-19. Menurut ahli Parlimen Pulai tersebut, tanpa ancaman pandemik itu, PH lebih berminat mengadakan demonstrasi jalanan dalam meluahkan bantahan terhadap kerajaan yang tidak mendapat mandat rakyat. Jangan fikir kita gembira sangat hendak tanda tangan memorandum itu. Kalau tidak negara kita berada dalam pandemik COVID-19, kita lebih berminat mengadakan perhimpunan aman yang masih diizinkan dalam kerangka perlembagaan untuk menyatakan protes terhadap kerajaan tebuk atap dan pintu belakang melalui pelantikan Perdana Menteri ke-8 dan ke-9. Kita sebelum ini turun ke jalan raya menentang ISA serta ordinan-ordinan yang sangat bertentangan dengan perlembagaan dan hak asasi manusia. Kita pernah terlibat dalam perhimpunan bersih 1 hingga 5 dan berjaya memobilisasikan sehingga 500,000 peserta sehingga Najib Razak waktu itu membentangkan pemansuhan ISA dan beberapa ordinan lain. Kita mempunyai pengalaman dalam mencari ruang demokrasi yang diizinkan perlembagaan untuk kita mengadakan perhimpunan aman untuk kita memberitahu mandat rakyat yang diberikan pada PRU 14 telah dicabuli. Jelasnya, Salahuddin berkata demikian dalam bual bicara politik semasa menerusi Facebook rasmi Amanah Pulau Pinang malam tadi. Sehubungan itu, bekas Menteri Pertanian dan Industri Asas Tanah itu menegaskan pemeteraian MOU Transformasi dan Kestabilan Politik antara Kerajaan Persekutuan dengan PH pada 13 September lalu adalah demi kepentingan rakyat. Setelah PH pada era COVID-19, sampailah kejatuhan Perdana Menteri ke-8 Tan Sri Mahyadin Mat Yassin, kita tidak pernah lengah daripada berusaha mendapatkan kembali mandat rakyat. Hanya kita tidak boleh pergi ke jalan raya dan mengadakan roadshow ke seluruh negara kerana COVID-19, katanya lagi. Beliau menegaskan MOU yang memperincikan 6 teras penting itu tidak sama sekali mengikat PH, bahkan jauh sama sekali, seolah-olah melutut dan mengalah kepada kerajaan. Sebaliknya, PH melihat angka puluhan ribu kes kematian dan belasan ribu kes baharu COVID-19 setiap hari. PH juga melihat setiap hari menerima kunjungan ramai rakyat yang dianggap semakin lapar, menderita hilang pekerjaan dan sumber pendapatan. Jadi, kepimpinan tertinggi PH berpendapat dan membuat keputusan, biarlah pada ketika ini kita ada ruang waktu setelah ibarat sudah sampai ke dinding, hanya melekat pada angka 105 majoriti dan di sebelah Ismail Sabri, mereka berjaya mendapat 114 walaupun kita tidak bersetuju sama sekali dengan cara kerajaan tebuk atap ini. Tapi, apa boleh buat? Ini sistem dalam negara kita yang terpaksa kita terima. Kenapa? Kita ada hanya satu yang di-Pertuan Agong dan satu Parlimen. Ya, benar sekali. Kita tiada pilihan. Pakatan Harapan sesungguhnya mengutamakan rakyat pada ketika ini dan apabila tiba masa Parlimen dibubarkan, kita akan keluarkan taring dan kuku untuk menerkam. Ketika itu kita bebas untuk memilih jalan kita sendiri demi kedaulatan, demi demokrasi. Kita zahirkan suara rakyat dalam pilihan raya akan datang. Ini bukan satu ugutan, tapi ini satu janji yang bakal termeterai. Ingat, rakyat sentiasa memerhati. Teruskan bersama kami di Jom Channel dan layari portal jomchannel.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Aida Nayan, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera.
Cari maklumat dan berita politik yang bebas. Kupasan yang tepat. Panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, rentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience.